Baik. Keputusan yang kita buat itu adalah berdasar pada alasan berikut. Pertama, kerajaan berpandu kepada penetapan Kementerian Ekonomi mengenai shilling jumlah tenaga kerja asing. Ia mestilah 15% daripada keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara. Katakanlah, guna tenaga kerja dalam negara kalau ikut DOSM sekitar 16 juta. Kemudian kita padankan pula dengan unemployment rate. Jadi itu membawa kepada 2.55 juta. Itu formula yang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Jadi Jabatan Perangkaan mengunjurkan bahawa keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara menjelang November 2023 adalah seramai 17 juta. Okay, ya? Ini unjuran guna tenaga kerja. Maknanya daripada 30 juta rakyat, unjuran guna tenaga kerja dalam negara sekitar 17 juta. Jadi bila shilling yang dibenarkan bagi jumlah keseluruhan pekerja asing dalam negara berdasar pada 15% daripada keseluruhan guna tenaga, itu akan memberi angka 2.55 juta. Jadi sehingga 29 Februari, jumlah pekerja asing aktif yang direkod oleh Jabatan Immigration adalah 2,130,931 orang. Jadi berdasar prestasi semasa pelaksanaan program recap tenaga kerja dan jangkaan kemasukan pekerja asing dari kuota yang telah diluluskan, maka unjuran jumlah pekerja asing dalam negara kita pada tahun 2024 boleh mencecah shilling yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi 2.55 juta seawal 31 Mei 2024. Itu alasan yang pertama. Bersandarkan kepada faktor tersebut, kerajaan telah bertindak dan mengambil keputusan segera untuk menetapkan tarikh akhir kemasukan pekerja asing sektor formal seperti yang saya umumkan. Alasan yang kedua, keputusan ini dibuat secara kolektif oleh semua kementerian agensi kawal selia kita lah, KDN, melihat dari elemen keselamatan dan ketentaman awam. Kementerian Sumber Manusia, dia tengok dari aspek keperluan tenaga buruh negara, dan kita ada banyak lagi agensi kawal selia selaku penyelia atau custodian kepada setiap sektor yang berkaitan dari segi unjuran keperluan tenaga kerja berdasarkan kelayakan syarat pengajian pekerja asing. Alasan yang ketiga, keputusan ini membolehkan kerajaan menilai keberkesanan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan dan mengukur secara tepat keperluan tenaga kerja asing dalam negara sebelum membuat pertimbangan keperluan pembukaan kuota penggajian pekerja asing. Ditegaskan bahawa majikan adalah bertanggungjawab untuk menyegerakan proses kemasukan pekerja asing berdasarkan kuota yang telah diluluskan dan berdasarkan proses-proses yang ditetapkan. Di pihak immigration, permohonan e-visa dapat diproses dalam masa 1 hingga 2 hari bekerja. Sehubungan itu, majikan seharusnya memanfaatkan tempoh masa yang telah diberikan oleh kerajaan dan menyegerakan kemasukan pekerja asing dalam negara. Maknanya sekarang ni, bila kita tutup, kita dah tamatkan perkhidmatan agensi pengendali permohonan visa Malaysia di Bangladesh. Ya. Jadi, kita dah bagi pula ID dan juga manual pengguna kepada majikan. Sekarang majikan boleh buat sendiri. Okay. Kalau majikan berlengah, lambatlah. Kalau majikan bersegera, segeralah. Jadi dia tak perlu lagi kita genjakkan tempoh tamat tarikh kemasukan pekerja. Bola di kaki majikan.